Kita untuk menghormati kita, solat pun tak ada rokok lagi. Solat pun tak ada sujud lagi. Solat pun tak ada tahiyat lagi. Kan? Solat sambil berdiri saja. Cukup sekadar 4 takbir. Jadi, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang sedang kita fikir. Sedang kita risaukan. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita balik ke akhirat, abadan abada, selama-lama sampai bila-bila. Jadi sekarang kita tengok nenek-nenek kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Orang pun sudah lupa mereka. Dulu mereka berusaha sungguh-sungguh. Tetapi usaha mereka sekarang, mereka tinggalkan. Itu tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang duduk di dunia ini, dia faham. Dia faham tentang kehadiran dunia ini. Kata ulama, apa tujuan Allah SWT cipta dunia ini? Allah SWT cipta dunia ini hanyalah untuk dia dikenali. Ada ulama kata satu rangkapan kata. Ada yang kata hadis, ada yang kata ujaran ulama. Kuntu kanzan, adalah aku ini, kata Allah SWT, kazanah yang tersembunyi. Tidak ada siapa pun tahu. Kekuasaan aku tidak ada siapa pun tahu. Iradah aku yang maha berkehendak tak tahu. Ilmu aku tidak ada siapa pun yang tahu. Kudrat aku tidak ada siapa pun yang tahu. Kuntu kahzan. La a'rafu, tidak ada siapa yang kenal aku. Tanpa Allah jadikan bulan, tanpa Allah jadikan bintang, tanpa Allah jadikan matahari, tanpa Allah jadikan bukit, tanpa Allah jadikan pokok-pokok, tanpa Allah jadikan langit, tanpa Allah jadikan bumi. Tidak ada siapa pun yang tahu bahawa Allah itu maha berkuasa. Tidak ada siapa pun yang tahu bahawa Allah itu maha berkudrat. Memang Allah itu sangat maha berkudrat, tetapi tidak ada siapa yang tahu. Seperti mana kita lihat karen. Jika tidak ada alat elektrik di rumah kita, kita masukkan karen saja. Jangan kita bubuh sebarang alat elektrik. Kita tak tahu kehebatan kuasa karen. Tetapi bila kita buat masuk kipas, kita buat masuk peti ais, kita buat masuk periuk elektrik, kita buat masuk aircon, kita buat masuk stareka elektrik dan sebagainya, barulah kita tahu bahawasanya karen ini sangat berkudrat. Dia boleh pusing kipas, dia boleh menyejukkan ais, dia boleh menyejukkan ais, dia boleh menyalakan lampu dan macam-macam perkara yang dia boleh buat apabila ada terciptanya alat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluk ini. Kata Allah, fa ahbabtu an a'rafu, maka aku sangat-sangat ingin aku dikenali. Fa khalaqtu khalqa, maka aku pun ciptalah makhluk ni. Jadi Allah SWT menciptakan alam ni, Allah menciptakan makhluk ni untuk memperlihatkan tentang rahsia kudrat dia. Terbongkarlah rahsia kudrat Allah dengan adanya alam ini. Allah mencipta jutaan bintang di langit. Kenapa Allah ciptakan jutaan bintang di langit? Allah nak lihat dia maha berkudrat. Allah nak suruh tengok dia itu maha berilmu. Ilmu Allah SWT sangat luas. Mencipta satu bintang dengan mudah dan sistem bintang berkelip itu begitu aneh. Antara satu sama lain, jutaan bintang di langit. Lalu Allah SWT jadikan matahari. Dan ada yang mengatakan bahawa ada bima sakti ataupun keluarga-keluarga planet yang begitu banyak, tak tahu berapa banyak ahli sains, tidak ada siapa manusia pun yang tahu rahsia betapa banyak rahsia ciptaan Allah SWT di langit. Berapa banyak malaikat-malaikat yang diciptanya. Dan berapa banyak penduduk di langit pertama, di langit kedua dan langit ketiga. Di bumi Allah mencipta berbagai-bagai jenis pokok.
berbagai-bagai jenis pokok, berbagai-bagai jenis buah, berbagai-bagai jenis binatang. Semuanya tu Allah Subhanahu Wa Taala nak memperlihatkan tentang dia maha berkudrat. Dia maha berkuasa. Jangan lihat benda lain. Kena lihat Allah. Bukan nak suruh nampak makhluk, tapi nak suruh nampak Allah. Allah Subhanahu Wa Taala mencipta makhluk bukan nak suruh tengok makhluk, tapi nak suruh tengok Allah yang maha berkudrat. Allah yang maha berkuasa. Jangan puji makhluk, tapi pujilah Allah. Jangan kagum dengan makhluk, tapi kagumlah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata Allah Taala, fa'araftuhum bi. Maka aku pun dengan ciptaanku, aku dikenali. Fa'arafuni. Maka aku pun di ma'rifah, dikenali. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, tajuk kita pagi ini sebenarnya ada 3 tajuk, iaitu ma'rifah, fana dan juga mahabbah. Yang nak dijelaskan nak diberitahu oleh Syekh At-Ta'illah kepada kita. Satu orang yang beramal, kemuncak amal dia. Kemuncak amal. Dulu kita buat amal. Ujaran yang pertama dulu. Bila kita buat amal, kata Syekh At-Ta'illah, jangan kamu berpegang pada amal. Jangan kamu tengok amal. Jadikan amal itu ialah untuk kita bergantung pada Allah, bersandar pada Allah, berpegang pada Allah untuk kita nampak Allah. Kemudian dia bimbing pula kita bahawa usaha kita ni ada 2. Satu tajrid, satu lagi kasab dan sebagainya. Sampailah ke ujaran sekarang ini, kemuncak bimbingan dia dalam orang yang beramal daripada ujaran 1 sampai ke ujaran 176 ini adalah dibimbingnya Syekh At-Ta'illah kepada orang yang istiqamah amal. Orang yang ada mursyid. Dia ada mursyid, dia ada sohbah. Dia ada wazifah. Bila dia ada sohbah, dia ada ribat. Kan? Macam-macam. Kemudian, dia ada ijtima, mahabbah dan sebagainya. Jadi dipimpinnya perkara ni satu langkah ke satu langkah, satu langkah ke satu langkah, sehingga amal tadi membawa seseorang kepada ma'rifatullah. Bila orang tu dah kenal Allah, maka lupalah dia segala-galanya, melainkan hanya dia ingat Allah sahaja. Sampailah dia kasih. Macam satu orang yang bercinta. Mula-mula dia kenal saja. Apabila dia kenal, dia cari kelebihan-kelebihan. Bila dia dapat banyak sangat kelebihan-kelebihan orang yang dia kenal itu, maka dia pun jatuh cinta. Orang tu baik, orang tu lembut, orang tu sopan, orang tu menghiburkan, orang tu banyak kemahiran. Kalau orang lelaki, tengok dia cantik, tengok dia beragama, soleh, tengok dia pandai memasak, tengok dia pandai menjahit, tengok dia pandai mengemas rumah, tengok dia ada sifat keibuan, tengok dia banyak suka senyum, cakapnya lembut, cakapnya sopan. Akhirnya, lelaki itu jatuh cinta. Bila dia jatuh cinta, maka berlakulah fana. Fana tu apa? Walaupun dia duduk depan air, tapi dia nampak orang yang dia cinta. Walaupun dia sedang makan, tapi kepala dia ingat pada orang yang cinta. Walaupun dia memandu kereta, tapi dia ingat pada orang yang dia cinta. Sebab orang yang dia cinta itu banyak kelebihan-kelebihan yang menarik minat dia. Begitulah orang yang beramal. Ya, waliullah yang kita cakap pada hari Selasa baru ni. Bila dah masuk wilayah Allah, dah masuk dalam wilayah Allah, tinggal wilayah syaitan, wilayah nafsu, suka berdebat, suka cari keburukan orang, suka nak bergaduh, semuanya tu menyebabkan hati kita jadi rosak.
Sebab kita duduk dalam wilayah nafsu. Kalau berhujah pula, kumpulan kita lah yang betul, kumpulan orang yang salah, pendapat kita lah yang betul, pendapat orang salah. Akhirnya berlakulah firqah. Firqah ni apa? Berpuak-puak dalam kehidupan yang merosakkan batin. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, bila kita masuk dalam wilayah Allah, semuanya kita lihat persaudaraan. Semuanya kita lihat ukhuwah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, lalu kita tak menarik minat selain daripada Allah. Bila kita masuk wilayah Allah, yang menarik minat kita hanyalah Allah. Tetapi kalau kita duduk dalam wilayah nafsu, yang menarik minat kita adalah diri kita, puak kita, kumpulan kita, keluarga kita, kerja kita. Dia panggil ananiah, keakuan. Kalau kita dah masuk dalam wilayah Allah, bila kita kenal Allah, sifat-sifat Allah yang maha sempurna, sifat-sifat kebaikan Allah, kita dah tak peduli lebih ya benda yang lain. Kata Syekh Ta'illah baru ni kan, kita belajar hari Selasa baru ni, man arafal haq. Siapa yang mengenal hak, siapa yang makrifah kepada Allah, syahidahu fi kulli syai'. Dia akan menyaksikan Allah di mana-mana. Kan dia tak nampak benda lain. Kalau dia lihat matahari, dia lihat ini adalah kudrat Allah. Ini adalah ciptaan Allah. Ini adalah ilmu Allah. Ini adalah af'al Allah ataupun perbuatan Allah. Lahir daripada sifat qadirun, kan, sifat-sifat kudrat. Lalu sifat ini datang, sifat qadirun, asma Allah qadirun ni datang daripada sifat dia, daripada sifat kudrat. Sifat kudrat ini datang daripada zat dia, zat Allah SWT. Lalu dia tak peduli lagi yang lain. Bila dia lihat matahari, dia hanya kagum Allah. Dia hanya suka melihat kepada di sebalik penciptaan matahari itu dia nampak Allah. Macam kita dengan galah lah. Orang lain, anak, siapa-siapa yang tengok kita ambil galah, dia bukan nak tengok galah tu, dia tengok orang yang pegang galah tu. Bagus orang yang pegang galah tu. Pandai orang yang pegang galah tu. Dia dapat ambil buah dengan baik. Dia dapat ambil buah dengan betul. Jadi dia bukan pandang galah, tapi dia pandang orang yang pegang galah tu. Macam juga orang memasak, bukan dia tengok api yang memasak. Bukan dia tengok api yang menukar beras jadi nasi. Bukan dia tengok api yang menukarkan lauk pauk menjadi gulai, tapi dia tengok orang yang memasak tu. Dia puji orang yang masak, bukan dia puji api, kan? Bukan api bagusnya kamu. Sebab kamu dapat menjadikan gulai yang baik. Kamu dapat memasak nasi, tak ada. Dia puji kata, pandai kamu masak nasi. Pandai kamu masak gulai. Sebab dia dah tak nampak lagi dah periuk ke, api ke, gulai ke, dia nampak orang yang di sebalik tu. Begitulah juga orang yang ada di dalam wilayah Allah, mereka tak nampak benda lain. Kalau mereka nampak pokok, mereka lihat bagaimana bijaknya Allah SWT menzahirkan daun pokok yang begitu banyak. Dan daun tu pula ada urat-uratnya. Dalam daun tu pula ada macam-macam klorofil, tak klorofil. Dalam klorofil apa semuanya tu ada bahan galiannya dan sebagainya. Jadi tak terhingga dia kagum melihat Allah SWT. Itu satu pokok. Satu pokok pun dah ada tak terbilang daun dia. Kalau ada 2 pokok, kalau ada 10 pokok, ada 100 pokok, 1000 pokok. Dan satu pokok pula bukan ada satu jenis. Ada yang menjalar, ada yang berdahan dan sebagainya, kan. Jadi semuanya tu dia pandang af'al Allah, perbuatan Allah. Sebagaimana kita dengar cerita Bilal. Cerita Bilal bila dia dipukul, dia jawab apa? Ahad. Ulama kata kenapa dia sebut ahad? Sebut ahad sebab dia nampak Allah. Dia nampak af'alullah. Dia nampak perbuatan memukul dia tu bukan orang Quraisy, bukan kafir Quraisy yang memukul dia. Kalau dia nampak orang tentu dah dia sumpah seranah ke, dia marah ke, dia ludah ke apa, macam-macam. Tetapi dia lihat itu adalah af'al Allah. Allah SWT nak pukul dia kerana Allah nak buang syirik dalam hati dia.
Allah nak masukkan tauhid. Allah SWT nak uji dia, betul ke dia ucap kalimah la ilaha illallah itu betulus ke tidak. Dia nampak Allah ke dia nampak makhluk. Kalau dia ucap la ilaha illallah dengan tulus, dengan betul, tentulah dia akan nampak Allah, bukan dia nampak makhluk. Lalu bila menjawab ahad, 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 aku nampak Allah yang esa, aku nampak Allah yang esa. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Syekh Ta'illah beritahu kita man arafal haqq. Sesiapa yang mengenal hak, sesiapa yang mengenal Allah, syahidahu fi kulli syai', maka dia akan menyaksikan kehadiran kudrat Allah, kehadiran iradah Allah, kehadiran ilmu Allah dalam setiap ciptaannya, setiap makhluk. Dia memandang kebijaksanaan Allah. Macam orang pandang lukisan lah. Dia tengok lukisan tu, ada dalam lukisan tu macam-macam. Macam-macam kesenian. Ada burungnya, ada sungainya, ada bukitnya, ada airnya. Dia kagum dengan pelukis. Lalu dia tanya, siapa yang melukis ni? Lukisan siapa ni? Orang ni memang bijak, orang ni memang pintar, tinggi daya imajinasinya, tinggi daya seninya, tinggi daya kreativitinya. Dia kagum kepada pembuat lukisan itu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita pergi kepada ujaran 175. 175 tadi ujaran 174 mengenai ma'rifah. Bila orang dah masuk dalam wilayah ma'rifatullah, itulah keadaan dia. Keadaan dia hanya dia lihat apa yang berlaku di dunia ini adalah takdir Allah, kudrat Allah. Sudah ada dalam perancangan Allah. Sudah ada dalam catatan Lauh Mahfuz. Semua benda terjadi, bukan baru terjadi sekarang, tidak. Belum benda terjadi, sudah pun Allah tahu dan sudah pun Allah atur jadualnya. Jadi semua perkara yang berlaku ni, mereka tak menyibukkan diri sangat sehingga merosakkan iman. Kan? Sebab benda tu sudah pun ada dalam ilmu Allah. Sudah pun ada dalam perancangan Allah dan takdir Allah. Kita wajib percaya kepada qada dan qadar, penetapan dan pelaksanaan. Allah menentukan sesuatu sejak azali, sejak dulu lagi, kemudian Allah melaksanakannya. Kita hanya memperlihatkan bagaimana Allah menjadikan sesuatu itu sebab untuk terlaksananya sesuatu takdir dia. Adanya pelanggaran kereta. Mengapa kereta ni berlanggar? Mengapa Allah mentakdirkan kereta ni berlanggar? Kerana Allah nak jadikan orang ni mati. Kerana Allah nak jadikan orang ni sakit. Kerana Allah nak jadikan orang ini berubat. Kalau tidak, tak adalah ubat. Kalau tidak, tak adalah sakit. Kalau tidak, tak adalah kematian. Jadi Allah buat semua sebab tu dalam perancangan takdir Allah SWT. Sebab itulah orang yang ma'rifah ni jiwa dia tenang. Jiwa dia tidak kelang kabut. Dia rasional, bukan emosional. Kan? Waman faniya bihi ghaba an kulli syai'. Siapa yang fana dengan Allah, siapa yang fana dengan Allah, dia nampak Allah saja, yang lain tu dah seperti satu bayang saja, satu bekas saja. Bukan benda yang lain tu berfungsi, tapi kudrat Allah lah yang berfungsi. Iradah Allah lah yang berfungsi. Ilmu Allah lah yang berfungsi. Maka bila dia lihat itu semua, yang lain tu jadi fana. Jadi dia tak peduli, dia tak ambil hal. Macam benda tu ada dengan tak ada tu, tak ada halnya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ghaba an kulli syai', maka raiblah, lupalah dia daripada segala sesuatu. Dia lupalah. Kalau dia lihat matahari, dia lupa bahawa matahari itu ada dengan sendiri. Tak mungkin. Dia lupalah matahari itu bergerak dengan sendiri. Tak mungkin. Dia lupalah matahari itu ada kehendak. Maknanya matahari bergerak di sini daripada timur ke barat adalah kehendak matahari. Tak, itu kehendak Allah. Bergeraknya matahari itu bukanlah kudrat matahari, tapi itu kudrat Allah. Jadi semuanya tu dah dikatakan fana. Fana ni maknanya dia tak nampak dah benda itu, tetapi dia nampak di sebalik benda tu. Kalau kita tengok
Masakan, kita lihat orang yang memasak, bukan kita lihat benda yang dimasak. Kalaulah kita lihat lukisan, bukanlah kita lihat lukisan, tetapi kita lihat pelukis. Kalau tengok wayang kulit, bukan kita lihat patung-patung wayang kulit tu, kita lihat siapa yang menggerakkan wayang kulit. Itu dinamakan fana. Kemudian, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah SWT, ujaran 176. 176 ini, Syekh At-Ta'illah kata, waman ahabbahu, siapa yang mencintai Allah, lam yu'sir alaihi syai'a, maka dia tidak mengutamakan lagi yang lain-lain, sesuatu yang lain, yu'sir, tidak mengutamakan yang lain, dah tak menjadi utama dah benda lain, kan? Sebab bila dia kasih Allah, dia mengutamakan Allah lebih daripada makhluk. Ini tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, bagi mereka yang sudah masuk ke dalam wilayah kewalian. Kalau kita tak masuk wilayah ni, apa yang kita cakap ni kita tak berapa nak faham lah. Sebab kita duduk wilayah lain kan. Macam kalau kita duduk di wilayah apa? Kalau kita duduk di wilayah Thailand, kita tak berapa faham lah tentang undang-undang Thailand, ataupun budaya Thailand, ataupun apa nama ni, masyarakat Thailand. Kita tak faham sebab kita duduk di wilayah Malaysia. Begitulah juga orang yang duduk wilayah nafsu, kan? Masih lagi berada dalam nafsu amarah, masih lagi ada dalam nafsu mulhimah ataupun lawamah. Dia tak akan nampak lah Allah, dia akan nampak benda zahir, dia tak akan nampak benda yang ada di sebaliknya, kan? Kita ni yang zahir dengan yang tersembunyi itu macam ais, macam ketulan ais yang duduk dalam gelas. Yang zahir di permukaan ais tu, di permukaan air tu sikit saja, tapi yang tenggelam, bongkah dia yang tenggelam tu banyak. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, waliullah ni dia mendapat rahsia melihat bongkah yang terpendam. Kita orang nafsu ni, dia lihat yang permukaan tu saja, kan? Macam kalau pergi ke laut, orang yang tak makrifah tentang laut, dia tengok pemandangan cantik, cantiknya ombak. Tu sekadar apa yang dia lihat, benda zahir sajalah. Apa yang dapat dijangkau oleh mata dia, itu saja. Bagi dia laut tu itu saja. Laut tu ombak. Laut tu burung-burung yang terbang, kan? Laut itu ialah pasir pantai. Laut itu ialah pemandangan senja yang cantik. Laut itu ialah perahu-perahu nelayan. Tetapi kalau orang tu makrifah kepada laut, dia akan lihat benda yang tersembunyi dalam laut. Berapa banyak kehidupan dalam laut. Dia akan lihat berapa banyaknya ikan-ikan dalam laut. Dia akan lihat berapa jenis kehidupan dalam laut. Dia tahu dalam laut ada buaya ke, ada ketam ke, ada kerang ke, ada udang ke, ada terumbu karang ke, ikan bermacam-macam warna, kerana dia dah menyelam ke dalam. Dia dah jadi scuba, kan? Pemandangan scuba tak sama dengan pemandangan orang yang berkelah di pantai, kan? Kemudian ahli cari permata, ahli mutiara tak akan sama dengan scuba, dia lagi dalam. Begitu juga dengan ahli geologi, dia lihat dalam laut tu ada paras bumi. Kemudian dalam tu, bawah lapisan tu dia nampak minyak, kan? Orang yang kaji dalam lagi, dia lihat bawah tu ada gempa bumi ke tak gempa bumi ke, ada laluan laluan aktif dan macam-macam. Itu mengikut kedalaman penghayatan, ketajaman seseorang. Begitulah juga dengan makrifah.
Orang yang makrifah ni, orang yang tidak lagi hanya melihat dengan mata zahir, tetapi dia sudah melihat dengan mata batin. Apabila mata batin dia celik, dia lihat apa yang ada di sebalik yang tersembunyi. Kalau orang zahir lihat, kan, kenapa berlakunya hujan? Oh, berlakunya hujan sebab ni panas ni memang nak hujan. Kenapa panas nak hujan? Sebab dengan panas tu matahari memancar dengan tepat kepada laut, lalu kepada sungai. Lalu dia menyerap wap-wap air itu naik ke langit, naik ke udara. Akhirnya wap-wap air itu berkumpul, bentuk awan. Kemudian angin bertiup, pergi ke tempat yang sejuk. Lalu turunlah hujan. Itu dia nampak yang zahir. Tetapi ia nampak ke tidak bahawa Allah SWT perintah supaya malaikat meniup air, meniup hujan, meniup awan supaya air itu pergi ke tempat yang Allah kehendaki. Oh, dia tak akan nampak. Dia kata nonsense, karut. Cerita-cerita karut marut yang membuang masa. Kan? Ada satu orang Maulana, dia jumpa dengan satu orang doktor dalam kereta api. Lalu Maulana ni beritahulah pada doktor tadi bahawa kita akan mati dan kita akan masuk kubur. Dalam kubur ada noka nakir. Dalam kubur ada ular sejak ukra. Jadi doktor ni jawab, dia kata, wahai Maulana, jangan kamu ganggu saya. Jangan kamu ganggu saya dengan berita yang karut marut yang tak sampai, tak ada ciptaan yang akal tak boleh fikir pun. Benda tu tak rasional pun. Macam mana nak rasional? Ya? Dalam kubur, macam mana malaikat boleh masuk dalam kubur sedang kubur tu sempit? Kita seorang duduk pun sempit. Apalagi malaikat nak masuk. Muka lagi, nakir lagi, nak angkat tongkat lagi. Kan? Mari ular lagi, macam-macam. Jadi cerita karut marut ini akan merosakkan perancangan dunia saya. Menyebabkan saya jadi lemah untuk merancang kehidupan dunia saya. Jadi doktor ni nak Maulana ni nak menyedarkan dia, wahai doktor, tak semua yang kamu kaji, yang kamu nampak itu, yang kamu tak nampak itu tak ada. Kadang-kadang benda yang kita tak nampak tu ada. Contoh yang paling mudah. Kenapa kamu nak kerak kaki orang yang kecil manis? Dia kata sebab dalam badan dia ada gula, kan? Dia rosak, kaki dia rosak disebabkan gula. Boleh tak kamu tunjukkan kepada dia sesudu gula? Satu sudu gula, kamu ambil daripada darah dia tu, daripada daging dia tu, satu sudu gula, dan kamu tunjuk kepada dia, ini gula yang ada dalam badan kamu. Kamu tak boleh tunjuk. Kamu tunjuk itu saja. Tapi kenapa pesakit itu percaya kata kamu? Jadi, kata doktor ni, kalau dia tak percaya kepada saya tak boleh ubatkan dia. Nanti dia mati dalam keadaan seluruh anggota dia jadi kudis, jadi berulat dan sebagainya. Dia kena percaya kepada saya. Sebab saya doktor. Begitulah juga kita kena percaya kepada Nabi yang mewakili kita untuk membawa berita-berita daripada Allah. Kalau kita tak percaya kepada Nabi, semua perkara-perkara gaib kita tak akan dapat yakin. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita masuk dalam wilayah Allah, mata batin kita akan lihat. Apabila kita menjaga batin kita supaya batin kita tak ada jerebu disebabkan oleh dosa, disebabkan oleh cinta dunia, disebabkan oleh macam-macam perkara yang merosakkan, yang menyebabkan hati kita berkarat, menyebabkan hati kita gelap, maka apa-apa yang tersirat di sebalik yang tersurat kita tidak nampak. Macam para sahabat Nabi radhiyallahu ajma'in.
Nabi kata Allah perintah kita untuk pindah ke Madinah. Tinggalkan semua. Tinggalkan ladang kelapa kamu. Tinggalkan ladang kurma kamu. Tinggalkan ternakan kamu. Tinggalkan kedai kamu. Ada yang mengatakan mereka terpaksa tinggal 7 pintu kedai. Ada yang mengatakan mereka tinggal berhektar-hektar ladang kurma. Mereka tinggal puluhan ribu ternakan. Macam Wahab bin Qabus. Dia tinggal berapa ribu kambing dia. Kan? Kenapa mereka tinggal setelah mereka berusaha dan begitu gigih? Semudah itu nak ikut kata Nabi SAW untuk berpindah ke Madinah yang tak ada apa-apa pun. Madinah kosong, tak ada apa-apa. Mereka tak dijanjikan apa-apa pun. Hanya berbekalkan pada perintah Allah melalui mulut Nabi, semua mereka itu sanggup berhijrah ke Madinah walaupun dalam keadaan yang begitu sulit. Kerana hati mereka sudah nampak apa yang tersirat di sebalik yang tersurat. Apabila mereka mengucap kalimat la ilaha, mereka sudah hancurkan makhluk. Mereka illallah, mereka hanya nampak Allah. Mereka tak nampak lagi makhluk itu. Melainkan mereka nampak makhluk itu adalah berada dalam genggaman Allah. Makhluk itu hak ciptaan Allah. Makhluk itu ada dalam kudrat Allah. Makhluk itu ada dalam ilmu Allah. Makhluk itu ada dalam iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dalam samak pemerhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka dapat pindah. Begitulah juga kita apabila sudah masuk amal kita jaga amal, kita jaga istighfar, jaga dosa, jangan terlibat dengan dosa-dosa besar. Kalau dosa kecil, lazimkan dengan istighfar, jaga amal kita dengan betul, tauhid kita biar betul, maka kita pun akan masuk ke dalam satu wilayah, iaitu wilayah kewalian. Bila kita masuk dalam wilayah kewalian, tanda-tanda ialah kita mengenali Allah. Kita nampak Allah pada sesuatu. Pada sesuatu itu kita nampak Allah. Pada matahari, kita nampak kudrat Allah. Kita nampak iradah Allah. Kita nampak ilmu Allah. Kita pandang sungai yang mengalir. Betapa maha berkudratnya, betapa maha bijaknya, betapa maha cantiknya, betapa maha sempurnanya af'al Allah, perbuatan Allah. Lalu di sana kita nampak Allah. Di sini kita nampak Allah. Barulah kita faham ayat Al-Quran, fa'aina ma tawallu fasama wajh Allah. Mana saja kamu pandang, kamu akan nampak wajah Allah, wajah kudrat, wajah sifat, wajah af'al Allah. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah SWT, demikianlah dalam buku ni, dalam buku yang kita sedang tatap ni, huraian dia, demikianlah sesiapa yang benar-benar mengenal kepada Allah, pasti ia selalu ingat pada Allah. Pada tiap sesuatu apapun yang dia lihat, apapun yang dia dengar, apapun yang dia rasa, dia akan lihat Allah, nampak Allah. Sebab tidak ada sesuatu melainkan menunjukkan keindahan, melainkan menunjukkan kekuasaan, melainkan menunjukkan af'al, perbuatan Allah. Karena itulah, sesiapa yang telah fana dengan Allah, maknanya dia nampak Allah saja berfungsi, yang lain itu hanyalah makhluk ciptaan semata-mata. Sudah sungguh-sungguh ingatannya hanya kepada Allah, maka segala sesuatu yang ada di depannya seolah-olah sepi, kosong dan bayangan belaka. Macam anjing, anjing dengan bayang-bayang. Anjing tu dia tertipu kerana dia tidak fana. Dia tidak fana, dia rasa ada dua wujud. Wujud dia dan wujud satu anjing lagi dalam air. Bila dia lintas jambatan, dia lihat dalam air yang jernih tu ada satu ekor anjing lain yang sedang menggonggong tulang. Dia tak tahu bahawa anjing tu hanya bayang saja, bukan yang sebenar. Kan? Bayang kepada diri dia.
Jadi bila dia terpedaya dengan bayang-bayang, dia nak rebut tulang daripada anjing yang lain, dia lepas tulang dia sebab dia nak ambil tulang satu lagi ni, dia nak dua tulang. Yang dia satu, yang anjing satu lagi. Bila dia lepas saja mulut dia, tulang pun jatuh, air pun berkocak, bayang pun hilang, maka menyesallah anjing tadi kerana dia terpedaya dengan bayang-bayang. Macam itulah juga kita. Makhluk ini bayang-bayang kudrat Allah. Bayang-bayang iradah Allah. Bayang-bayang ilmu Allah. Kita jangan terpedaya dengan makhluk ini sehingga kita lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah sesiapa yang fana dengan Allah sudah sungguh-sungguh ingat hanya kepada Allah, maka segala sesuatu yang ada di depannya seolah-olah sepi, kosong, bayangan belaka. Sedangkan sesiapa yang betul cinta kepada Allah, maka pasti dia tidak akan mengutamakan sesuatu apapun selain daripada Allah yang dicintai itu. Bahkan, ia sanggup mengorbankan segala kepentingan dan hawa nafsunya untuk mencapai keredaan Allah. Sebab hakikat daripada semua panca indera, penglihatan, pendengaran, perasaan itu semua bukan semata-mata kerana adanya mata, adanya telinga, adanya lidah, adanya hidung, tetapi semua itu memerlukan nur ilahi yang langsung daripada Allah. Sehingga terangnya mata tanpa terangnya benda yang dilihat. Tidak mungkin terlihat benda itu, maka dari kedua-duanya tetap memerlukan nur ilahi yang langsung untuk panca indera dalam mencapai sesuatu apapun. Jadi kita perlu daripada nur Allah untuk melihat matahari. Di sebalik matahari itu ada kudrat Allah. Di sebalik matahari itu ada kebijaksanaan Allah. Di sebalik matahari ada ilmu Allah. Untuk dapat benda-benda macam ni, kena ada nur yang terpancar dalam hati kita. Kalau tidak, kita kata makhluk ni berdiri sendiri. Kalau tidak, kita kata matahari itu terjadi dengan sendirinya, bergerak dengan sendirinya, hancur dengan sendirinya. Kan? Sungai itu mengalir dengan sendirinya, kering dengan sendirinya. Akhirnya, makhluk ini tercipta dengan sendirinya. Tidak ada sesiapa yang mencipta dia. Lalu jadilah kita etis. Etis ini salah satu daripada orang yang syirikkan Allah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan pandangan yang sedemikian, orang arif selalu melihat pada Allah pada tiap-tiap saja apa yang dipandangnya. Yang setelah melihatnya fana dengan Allah dan lupa ataupun raib daripada segala sesuatu selain daripada Allah. Kemudian cinta yang tidak ada taranya kepada Allah SWT. Seperti mana Allah SWT beritahu dalam Al-Quran, orang beriman itu asaddu hubballah. Apa namanya? Dia sangat bersangatan kasih kepada Allah. Kerana kasih kepada Allah itulah, maka seluruh perintah Allah diutamakan. Yang lain tu dikemudiankan. Perintah Allah seperti solat, Quran, zikir, sedekah, puasa, haji, semuanya itu diutamakan daripada benda-benda yang lain. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, pada pagi ini, ujaran pagi ini untuk membawa kita amal yang kita buat itu sampai ke dalam wilayah Allah. Iaitu apabila kita beramal, kita mencapai tahap ma'rifatullah. Kemudian kita mencapai tahap fana dan kita mencapai tahap cinta ataupun mahabbatillah, cinta kepada Allah SWT. Itulah tujuan amal. Kita cinta kepada Allah sebelum berjumpa Allah. Kita lupa makhluk kerana ingatkan Allah. Kita kenal melalui makhluk itu, kita dapat kenal Allah. Sehingga kita benar-benar berjumpa dengan Allah dalam keadaan kita kenal Allah SWT. Apabila kita mati, kita berjumpa dengan Allah, kita cari orang yang kita kenal. Bukan kita cari orang yang tak kenal. Macam mana kita nak jumpa, cari orang yang kita tak kenal. Jadi atas dunia ini, kita kena kenal Allah supaya kita balik akhirat besok, kita dapat jumpa Allah. Wallahu alam. InsyaAllah kita ada masa lebih kurang 30 minit untuk kita muzakarah, insyaAllah.
Boleh tak? Ada yang nak kita kongsikan, kita bincangkan? Ujaran pagi ni tak payah kan? Tak payah, senang saja. Ma'rifah, fana dan mahabbah. Itu adalah kemuncak perjuangan orang yang beramal. Bagi para ahli tarikat ataupun ahli amal, orang yang beramal dengan betul, orang yang beramal dengan tulus, dia nak sampai ke sini. Tapi ada orang tu dia beramal asal dia laksanakan perintah Allah, dia tak apalah, tak cukup. Tapi kalau orang tu kan, kalau perkara-perkara dunia, mula-mula ni dia belajar sungguh-sungguh. Kenapa dia belajar sungguh-sungguh? Sebab dia ada target. Sebab tu dia belajar sungguh. Target dia nak kerja yang baik. Kemudian dalam kerja yang baik tu dia bersungguh juga. Kenapa dia bersungguh? Kerana dia nak pangkat. Dalam pangkat pula dia bersungguh-sungguh sebab dia nak jadi kanan. Bila dia duduk yang kanan, dia bersungguh-sungguh juga. Dia nak jadi ketua. Mungkin dia bersungguh tu ada matlamat kan. Kita beramal, kenapa kita main-main? Kita berpada-pada. Kita berlebih kurang sebab amal kita tak ada matlamat. Kenapa orang yang belajar tu, dia belajar main-main? Akhirnya belajar dia tak lulus. Sebab dia tak ada matlamat. Lepas tu orang bekerja pula, sekali dia pergi kerja, sekali dia tak pergi. Dia buat pun sekali-sekali baik, sekali-sekali tak baik, sekali-kali memuaskan, sekali-kali tak memuaskan sebab dia tak ada matlamat dalam kerja dia. Begitu juga dengan amal. Kenapa kita tengok para wali, para syekh begitu sangat menjaga amal, begitu istiqamah dengan amal, mencari ilmu tentang amal, kerana mereka nak sampai tahap ma'rifatullah. Mereka nak sampai tahap mahabbatullah. Mereka nak jiwa mereka tenang, tenteram. Di dunia lagi mereka dapat surga kerana tenang jiwa, dan surga yang sebenarnya mereka akan dapat di akhirat besok. Tak ada, dah tak. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Ya. Tadi Ustaz ada sebut qada dan qadar tu apa dia dan pelaksanaan? Apa nama ni? Perancangan dan pelaksanaan. Macam kita lah. Pelaksanaan. Pelaksanaan. Ya. Ya. Yang dan takdir tu? Takdir tu daripada qada lah. Daripada perkataan qada lah. Kan? Qadar lah. Kalau kita nak boleh buat perumpamaan yang mudah lah, tapi tak sama lah kan. Ini agama ni perumpamaan kan. Macam satu orang nak buat sekolah, dia kena ada plan sekolah dulu kan. Ya. Jadi bangunan sekolah tu dia buat berdasarkan apa yang ada dalam plan. Dalam plan tu di situ ada pejabat, di situlah pejabat kan. Jadi kita pun dah ada qada dan qadar. Satu daripada rukun iman kita kan. Ya, perancangan dan pelaksanaan. Ya. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Dipanggil sulul qadim, tanjizul hadis qabdah. Sulul qadim ni sejak daripada mula lagi Allah SWT sudah pun ada dalam ilmu Allah, di Lauh Mahfuz, macam apa yang Allah SWT nak terjadi di dunia ini sudah pun ada. Cuma pelaksanaan. Bila pelaksanaan tu dia panggil tanjizul hadis. Maknanya Allah SWT melaksanakan perkara-perkara yang baru terjadi. Perkara yang baru terjadi ini sudah ada dalam ilmu Allah. Sebab itulah Allah Maha berilmu. Apa maksud Maha berilmu? Dia tahu sebelum, semasa dan selepas sesuatu kejadian. Kan? Kemudian benda yang sedang terjadi ini ada dalam genggaman Allah. Maknanya orang tu nak sihat ke, nak sakit ke, nak berjaya ke, nak tak berjaya ke. Cuma kita ada Nabi. Nabi mengajar kita, Allah SWT suruh kita berusaha. Sebab
takdir itu seiring dengan usaha. Biasanya takdir itu seiring dengan usaha. Tak semestinya, tapi kebiasaannya begitu. Nabi SAW pun berusaha dengan gigih dalam peperangan Uhud dan peperangan Badar. Nabi pun buat perancangan yang begitu bagus ketika dia berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Dia menggunakan penuh dengan taktikal, penuh dengan muslihat. Walaupun Nabi yakin ada takdir Allah, tapi Nabi juga diperintah supaya melaksanakan usaha dengan sebaik mungkin sebelum pelaksanaan takdir. Jadi Ustaz, usaha kita tu pun memang dah duduk dalam takdir tu lah kan? Ya. Allah SWT bagi kita kudrat dan Allah SWT perintah kita supaya kita berusaha. Dan usaha kita tak boleh beri bekas. Yang memberi bekas ialah Allah SWT. Kalau kita tak berusaha, kita jadi qadariyah. Kan? Kalau kita kata kalau kita kata tak payahlah semuanya Allah dah tetapkan, itu yang panggil akidah yang sesat. Kalau kita kata semua perkara ni bergantung pada usaha kita. Kalau kita usaha begini, kita dapat begini. Usaha begini, dapat begini. Kalau kita kata usaha menentukan segala-galanya, itu yang panggil Jabariyah. Jabariyah pun ulama kata sesat juga. Ahli sunnah wal jamaah ni dia ada ikhtiar dan ada keyakinan terhadap takdir. Ikhtiar kemudian tawakal. Ikhtiar, tawakal. Ikhtiar, tawakal. Apa maksud ikhtiar, tawakal tu? Berusaha dan serah. Berusaha dan serah. Usaha dulu baru serah. Doa. Doa tu mesti doa. Okay. Jadi Ustaz, Ya. Ya. Tak ada dah. Hari Selasa ni kita tak ada lah sebab saya pergi ke Indo mungkin tak ada. Kemudian hari Khamis tu ada balik. Saya nak suruh cepat-cepat habis sebenarnya sebab ni 176. Saya kalau boleh cepat habislah, paling-paling tidak pun sampai ke ujaran yang ke-200 paling-paling tidak. Kan? Assalamualaikum Ustaz. Ya, betul. Kan dalam kehidupan seharian kita ni, untuk kita nampak semua perkara tu, kita nak nampak Allah, nak betul-betul kenal Allah ni. Dalam hal-hal yang negatif ni Ustaz, kadang kita macam akan melompat dulu, kita akan melatah dulu, terutama nak mengawal nafsu-nafsu tertentu ni Ustaz kan, terutama nafsu amarah ni. Kita nak terapkan nampak Allah, lepas tu cepat-cepat redha, cepat-cepat syukur dan sabar ni Ustaz, dia satu proses yang kadang kita nampak kejahatan, macam contoh seseorang buat perkara negatif lah Ustaz kan, perkara yang kita tak kena, kita nampak kejahatan tu dari dia. Kan dari manusia tu sendiri. So kita nak cepat-cepat nampak ini nak kena Allah tu lah Ustaz. Mungkin Ustaz boleh kongsi lagi. Ya. Doktor ya, dia dua perkara yang basic. Pertama, kita kena ada ilmu tentang Allah kan, tentang mengenal Allah. Yang kedua, kena ada pembersihan jiwa. Pembersihan jiwa, biasanya jiwa kita ni kotor kerana dihembus oleh dua hembusan. Satu hembusan nafsu kita, bisikan nafsu yang selalu mendesak kita. Yang kedua ialah hembusan syaitan. Jadi dua perkara ni selalu beriringan. Jadi kita kena berjuang sikitlah. Yang pertama. Yang keduanya, Nabi SAW telah usaha kepada sahabat dia memakan masa 13 tahun. Maknanya lama jugalah. Itu Nabi sendiri. Nabi pula ada wahyu. Nabi pula dibantu oleh malaikat lagi. Dia pula orang yang bersih, suci pun memakan masa, bertahap lah. Sebab itulah bila Nabi ajar para sahabat, dia bertahap.
Kadang-kadang Nabi bermulakan tahap man qala la ilaha illallah tuflihu. Siapa dia cakap la ilaha illallah, dia akan berjaya. Jadi kata sahabat, mudahnya nak berjaya, cakap saja la ilaha illallah. Apabila mereka sudah cakap la ilaha illallah, tapi mereka minum arak juga. La ilaha illallah, mereka mencuri juga. La ilaha illallah, mereka berzina juga, kan. Kemudian Nabi didik tahap yang kedua. Nabi kata man qala la ilaha illallah mukhlisan. Siapa dia ucap la ilaha illallah dengan hati yang ikhlas, dakhalal jannah, baru dia layak masuk surga. Tadi berjaya. Tuflih, berjaya. Berjaya maknanya suatu hari nanti dia akan masuk juga surga. Sekarang ni, kalau nak masuk surga, betul-betul masuk surga, kenalah ucap kalimah la ilaha illallah dengan ikhlas. Lalu para sahabat tanya, ya Rasulullah, wa ma ikhlasuha? Apa pula ikhlas tu? Kata Nabi, antah jizahu min maharim. Apabila hati kamu mencegah diri kamu daripada perkara-perkara yang diharam oleh Allah. Lalu mereka pun berusaha untuk tinggalkan perkara-perkara yang haram dengan memperbaiki la ilaha illallah mereka. Akhirnya mereka dapat tinggal arak, tinggal judi, tinggal zina. Lalu Nabi kata, siapa yang ucap la ilaha illallah, dia jangan campur aduk. Baru boleh masuk surga. Lalu sahabat tanya, apa campur aduk tu ya Rasulullah? Kamu ucap la ilaha illallah, tapi hati kamu penuh dengan cinta dunia. Maknanya bertahap lah. Dia satu tahap. Kita ni baru belajar ilmu, baru belajar ilmu sikit-sikit kan. Tapi nak dapat benda ni memang makan masa sikit. Atau bertahap sikit. Janganlah kita risau. Macam doktor kata tadi, kita masih lagi nampak orang yang jahat, orang yang khianat, perkara-perkara itu. Memang itu berlaku lah, proses biasa lah. Cuma kita perlu sikit-sikit kena tangkis, kena napi. Belajar buang sampai satu masa nanti betul-betul kita nampak segala yang berlaku ini adalah perbuatan Allah semata-mata. Makhluk ni tak boleh buat apa-apa tanpa kudrat Allah. Ustaz, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Jangan kecewa lah, memang itu adalah proses. Proses ni Allah Subhanahu Wa Taala ni dia buat macam tu. Contohnya bila Nabi Ibrahim kata, ya kaifa tuhyil mauta wa iz qala Ibrahim, Allah kata, ingatlah kamu wahai Muhammad ketika baginda Ibrahim kata, kaifa tuhyil mauta, wahai Allah, lagu mana kamu menghidupkan, kamu mematikan? Kata Allah SWT, wahai Ibrahim, kalau kamu nak aku tunjukkan perkara yang kamu minta tu, kamu kena buat proses. Proses yang pertama, kamu kena cari 4 ekor burung. Proses yang kedua, kamu kena cincang burung-burung tu. Proses yang ketiga, kamu kena letak burung-burung yang dicincang tadi, yang digaul cincang tadi kepada 4 buah bukit. Proses yang kelima, barulah kamu seru, kamu akan lihat apa yang aku buat. Maknanya ada proses. Kan? Begitu juga dengan Nabi Yusuf. Untuk Allah SWT angkat dia sebagai seorang Nabi itu, dia kena lalui proses. Proses dia dikhianati oleh adik-beradik dia. Dia tak boleh tengok bahawa dia jatuh dalam telaga tu kerana adik-beradik dia jahat ke, gitu ke, tak ada kan. Sebab itulah ulama kata Nabi Ibrahim ni yang diajar, Nabi Yusuf ni yang diajar oleh ayah dia Nabi Yaakob. Bila musafir angkat dia daripada telaga, dia tak mengadu, dia tak memburuk-burukkan adik-beradik dia kan, sebab dia faham. Kemudian ini adalah satu proses yang dia kena lalu. Kemudian dia pergi proses yang kedua, iaitu dia kena jadi hamba kepada pembesar Mesir kan, dia difitnah lah dan macam-macam. Kemudian dia kena lalui proses lagi, proses duduk dalam penjara bersama dengan orang yang jahat, perompak, penipu, pengganas dan sebagainya. Barulah Allah SWT bagi title dia Nabi Rasul. Jadi kita pun sama, kita kena lalui proses. Janganlah kita tengok orang tu, aku tengok dia mengajar masjid bukan main, tapi perbuatannya, Masya Allah, bertentangan langsung. Dia kena ada proses.
Satu proses ke satu proses. InsyaAllah dalam proses-proses tu, kalaupun tak sampai, Allah SWT kira sampai. Kalau ada proses. Contohnya, kata Nabi, siapa yang nak tidur malam, dia niat nak sembahyang tahajud, tapi dia tak sedar tahajud tu, Allah bagi pahala tahajud. Sebab dia dah buat pun proses. Iaitu niat dan usaha nak bangun tahajud. Tapi tak sedar juga, Allah bagi pering. Ya, ada lagi tak? Lebih kurang 10 minit lagi. Ya, Puan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Aduh. Saya nak susun ayat ni agak kelang kabut sikit. Okay, Ya, ya. dalam kita nak mencapai sesuatu, kita kena dianjurkan untuk berusaha untuk mendapatkan dia. ya, Tapi apa pun endingnya, kita kena redha kan? Sama ada Ya. Tuhan kasih atau tak kasih. Tapi kebanyakan kali manusia ni, termasuklah saya ni, ya, kita nampak usaha kita melebihi daripada rahmat Allah. Kita Ya. rasa kita buat satu kejayaan tu sebab atas usaha kita dan kita tak nampak itu Allah yang nak bagi sebenarnya. Dan benda ni selalu digunakan untuk pendidikan anak-anak lah. Kata kau tak belajar, kau tak dapat universiti, kau tak dapat kerja, kau tak dapat rumah besar, kau tak dapat kita. Kita nampak bayangan yang kita usaha tu yang menumpahkan kejayaan tu. Sama juga dalam bisnes lah. Kadang-kadang orang kata orang tu ada dia punya kenapa dia buat ni big Y, grand Y kan. Kenapa dia nak Ya. buat ni atas nak membantu keluarga. Dan dia punya grand Y ni konon-kononnya nak bawa lah masuk ke syurga. Tapi kebanyakan kali kalau dalam bisnes ni orang tak nampak yang grand tu. Dia akan nampak yang personal punya interest dulu. ya, So bagaimana satu-satu ketua dalam keluarga atau dalam bisnes tu nak menerapkan dahulukan Allah Ya. dan Allah akan bagi je kan, baik ke, berjaya ke, tak berjaya ke, Ya. supaya kita lebih redha dengan keputusan ni. Sebab ramai kali kalau tak dapat tu kita kecewa. Kita Ya. rasa tak cukup usaha kita. ya. Kan? Jadi Alhamdulillah, saya tak kenal siapa yang saya bercakap. Saya minta maaf lah ya kalau saya tidak sebut dengan yang sebetulnya. Apa nama ni, dalam agama ni dia ada tiga tangga yang kena lalu dalam agama. Kalau tidak ada tiga tangga ni, agama tu jadi rosak. Kan? Pertama dia kena ada syariat. Yang kemudian yang kedua dia kena ada tarikat. Yang ketiga kena ada hakikat. Syariat itu kita kena usaha, kita kena ikhtiar, kita kena buat perancangan. Kalau tak ada benda ni, agama tak ada syariat. Kalau tak ada syariat, bukan dikatakan agama. Sebab agama tu, yang dikatakan agama tu kena ada syariat. Tak ada syariat, tak ada agama lah. Maknanya kena ada usaha, ikhtiar, buat perancangan yang baik. Buatlah apa-apa iklan yang baik ke apa benda ke. Asalkan dia halal dari segi syariat. Dan Allah suka tengok benda tu. Sebab Allah hendak dunia ini ada syariat, ada peraturan. Allah jadikan dunia ini berperaturan. Macam kita tengok apa nama ni, buah kelapa. Maksud kita nak isi kelapa. Ataupun maksudnya kita nak santan. Maksudnya kita nak minyak. Tapi kita kena lalui sabut dia. Kita kena lalui tempurung dia. Kita kena lalui perah isi dia kan. Begitulah juga dengan agama. Agama mengajar kita nak kejayaan. Nak kerja yang bagus. Kita kena belajar masuk universiti. Itu syariat. Kena lakukan. Yang kedua, tarikat. Tarikat itu ialah jalan yang betul. Dia yang kita buat tu, jalan yang kita buat tu, syariat yang kita buat tu, jangan menyalahi apa yang diajar oleh agama. Kan? Hakikatnya ialah kita kena yakin dengan sebenar-benar yakin penentunya ialah Allah. Hasil itu adalah penentunya Allah, kudrat Allah. Sebab itu kena ada doa. Apa maksud doa? Doa itu kita nak menafikan ikhtiar kita dan kita nak sabitkan dengan apa nama ni, keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita jadi
orang yang beragama yang sempurna. Kita buat peraturan syariat ataupun perancangan yang bagus, kena ada syariat. Kemudian buat dengan cara yang ditunjukkan oleh agama, ini halal, ini haram, semuanya itu kena jaga. Kemudian kita yakin keputusan di tangan Allah, barulah kita sempurna dalam beragama. Boleh puan Boleh Ustaz, tapi nak meletakkan Allah tu di hadapan tu selalu ramai orang Ada kecundang. je, memang proses lah puan, memang proses. Tak mudah, tak mudah. Kalau mudah, maknanya kita jadi ujub pula. Jadi Allah sengaja buat benda-benda macam tu supaya hilang penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita. Kita bijak lah, kita alim lah, kita tahulah, kita orang soleh lah kan. Kadang-kadang orang soleh sendiri pun Allah SWT uji. Dalam keadaan dia jaga amal, dia satu orang guru tahfiz lah, ulama lah. Tiba-tiba dia terlanjur dengan pelajar-pelajar dia lah. Dia dah jaga tapi terlanjur juga. Kerana Allah SWT nak buang ujub yang ada diri dia. Konon-kononnya dia rasa dia alim. Konon-kononnya dia rasa dia orang yang berilmu. Konon-kononnya dia beramal banyak. Jadi bila Allah SWT kenakan benda macam tu, dia rasa dia hina, dia rasa dia jijik dan apa, hilanglah ujub dia tu, barulah amal dia jadi bersih. Kita tak tahu rahsia Allah. Jadi walau bagaimanapun kita usahalah nak mengutamakan Allah. Jadi dengan cara kita belajar, dengan kita jaga zikir, Quran dan sebagainya, supaya suatu hari nanti kita nampak Allah dulu. Barulah perancangan. Kenapa aku buat perancangan ni? Kerana ini adalah kehendak Allah. Ini adalah petunjuk Nabi SAW. Nabi SAW sendiri pun dalam nak berperang, dia atur strategi para sahabat ni. Yang berkuda duduk sini, yang unta sini, yang pemanah sini, yang merawat sini, berkemah di sini, air di sini. Nabi ni pengurus yang sangat bijak. Tak mungkin dia dapat melaksanakan pentadbiran di Madinah tu tanpa kebijaksanaan. Fatanah. Dia atur strategi Khandak. Kalau kita kaji macam mana Nabi aturkan peperangan Khandak tu, cukup bijak. Jadi maknanya Nabi membuat perancangan walaupun Nabi tu tahu tentang hakikatnya ialah Allah yang beri kejayaan, Allah yang beri kegagalan. Tetapi dia mengajar kita, Allah suka kita membuat perancangan, kita membuat usaha, tapi hati kita jangan nampak makhluk, kena nampak Allah. Jangan nampak usaha kita lah. Dan mana cara dia? Aku buat ni, ini Allah. Kerana Allah suka aku merancang. Allah suka aku berusaha. Kan? Macam tu. Baik, terima Ustaz. Ya. Ya, Puan Raini, ada apa? Puan? Ya, Assalamualaikum. Saya takut tak sempat ni. Sebab masa nak habis. Ya. Tak apalah. Alhamdulillah dapat juga. Ustaz, tolong bagi pencerahan sikit saja antara orang yang redha dan orang yang putus asa. Saya takut keliru. Orang yang redha dengan orang yang putus asa macam sama-sama dekat saja kan? Hampir-hampir tu. Kelakuannya macam sama. Orang yang redha, kalaulah pribadi kita, kalau kita orang yang redha, kita tenang saja. Kalau orang putus asa ni, dia jiwa dia sakit kan, fikiran dia jadi kacau, dia jadi depres ataupun dia jadi pemurung, anxiety dan sebagainya. Dia ni orang yang putus asa. Tapi kalau orang yang redha, dia happy saja kan. Dia gagal pun dia happy, dia berjaya pun dia happy kan. Jiwa dia tak terkesan lah. Tak adalah rasa pelik-pelik kan. Kata orang lah, orang kata jantung tu kerana kita banyak stres lah, banyak apalah kan. Jadi redha ni melahirkan ketenangan. Ya, sebab tu Tuhan sebut ayat yang sebelum redha tu, ayat Allah sebut ayat ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang tenteram. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Masuklah kamu dalam keredaanku. Fadkhuli fi ibadi warhuli jannati. Barulah kamu jadi hamba aku dan aku sediakan surga untuk kamu. Jadi Allah SWT beritahu surga tu ialah untuk hamba dia. Siapa dia hamba Allah?
hamba Allah ialah orang yang tenang, tenteram dengan takdir Allah. Kan? Mana kita reda lah. Hmm. Tak, sebab kadang-kadang kita rasa kita dah banyak rasa Tuhan tak izinkanlah, reda lah. Jadi kalau kita tenang dengan keputusan kita tu, betul-betul reda lah. Tapi kadang-kadang ada juga dia terlintas dalam fikiran kita. Yang tu yang dia terpaksa reda. Tapi tak adalah Bila sampai dia kemurungan sungguh-sungguh, tu. dia terpaksa reda. Yang terpaksa reda tu puan, kerana dia yakin usaha dia mendatangkan hasil. Dia yakin usaha dia yang buat macam ni mesti kalau 5 darab 2 mesti dapat 10. Dia kata macam tu kan. Kalau tak dapat 10 tu yang jadi tak apalah, dia dapat 11 juga, nak buat macam mana. Kalau dia kata saya usaha ni kerana ini adalah perintah untuk berusaha. Saya melaksanakan ni kerana diperintah. Kita akan reda. Kalau kita buat tu kerana perintah kita kehendak kita, bukan kita letak kehendak Allah. Macam Nabi Musa AS kan, dia pukul tongkat di laut tu, kan, dalam cerita Nabi Musa tu, dia pukul tu, dia menunggu perintah. Bila Allah suruh dia pukul laut, baru dia pukul. Kalau Allah tak perintah, dia tak buat. Kan, bila Allah perintah, macam kita juga. Bila kita nak dapatkan rezeki, Allah sama ada kita sedar atau tidak sedar bahawa kita diperintah oleh Allah berusaha mencari rezeki tadi. Bila berusaha, mana kena ada perancangan, kena ada strategi, kena ada tu. Jadi balik-balik terserahlah padamu ya Allah. Aku sudah berusaha semampu aku, sekadar ilmu aku, segala-galanya aku serah padamu dan aku reda dengan keputusanmu. Itu baru jadi reda. Jadi hajat yang tak sampai tu paksa lupakan lah. Terpaksa lupakan pasal dia bermula dengan nafsu tu. Dia bermula dengan nafsu. Kalau dia bermula dengan Allah, sebab itulah dulu kan kita belajar dulu, kata Syekh Attaillah, jika peringkat bidayah dia berjaya, maka nihayah pun dia berjaya. Maknanya peringkat bidayah, peringkat permulaan tu dia dah letak Allah. Maka akhir pun dia akan jumpa Allah juga. Maknanya kalau kita buat tu kerana nak melaksanakan perintah Allah. Kenapa kamu belajar? Saya nak belajar kerana Allah. Kenapa? Sebab saya nak dapat pekerjaan yang baik juga kerana Allah. Barulah hasil tu kita lulus ke gagal ke, kita tak kecewa sebab kita dah letak Allah depan. Kalau kita